Kemudian Alan pergi dekat kereta dia. Masa tengah panaskan enjin, Alan terdengar bunyi siulan tadi. Dia terus pecut keluar dari hutan tu. Punyalah kelang kabut Alan nak keluar dari situ, sampai dia terlupa nak bagi tahu kawan sebilik yang dia tak jadi nak sambung bermalam dekat situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsikan 4 kisah seram yang berkaitan dengan hutan. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Peristiwa ni terjadi sebelum berlakunya pandemik COVID-19 dan juga asbab kenapa Alan dah tak nak camping secara solo lagi. Alan seorang pelajar di Virginia dan tengah bercuti 3 hari. Jadi dia rancang nak habiskan cuti 3 hari tu pergi menjelajah kawasan hutan di Virginia, atau lebih tepat lagi Alan nak pergi ke Appalachian Trail. Ada sebuah taman negara yang termasuk dalam laluan Appalachian Trail ni yang agak berdekatan dengan tempat Alan belajar ni. Sebagai keselamatan, sebelum pergi, Alan beritahu kawan sebilik dan keluarga tentang rancangan dia nak masuk hutan tu selama 3 hari 2 malam seorang diri. Hari yang dinanti pun tiba. Alan sampai ke taman negara tu. Dekat kawasan pintu masuk ke Appalachian Trail ni ada kedai runcit kecil yang jual cenderamata dan barang-barang lain. Kedai ni jadi hentian hikers yang datang dari laluan-laluan lain. Appalachian Trail ni memang panjang sampai merentasi beberapa buah negeri. Sebelum mulakan perjalanan, Alan beli peta sebagai panduan. Tuan kedai tu cakap dekat laluan yang Alan nak pergi tu ada air terjun yang jarang orang singgah sebab kena keluar dari laluan sedia ada dan masuk ke hutan sikit. Alan teruja nak pergi situ. Jadi tuan kedai tu lukislah arah nak ke air terjun tu. Sebelum pergi, Alan bagi tahu kawan sebilik dia yang rancangannya dah berubah. Alan nak singgah air terjun tu dulu, takutlah apa-apa terjadi kan. Appalachian Trail pada waktu tu agak penuh dengan pengunjung memandangkan waktu tu cuti sekolah musim panas. Alan sempatlah bersembang dengan beberapa pengunjung lain hinggalah dia kena masuk ke laluan lain untuk ke kawasan air terjun tu. Masa tu dah masuk tengah hari dan Alan dah berjalan lebih kurang 3 batu dari laluan utama. Keadaan dalam hutan jadi senyap sunyi. Tak dengar lagi hiruk pikuk suara pengunjung-pengunjung lain. Jangan kata suara manusia, bunyi serangga pun tak ada. Tiba-tiba Alan rasa macam dia perhatikan, tapi dia abaikan je perasaan tu. Akhirnya dia pun sampailah ke air terjun tu. Tapi Alan rasa tak sedap hati. Mungkin sebab tak ada manusia lain dekat situ kot. Alan tengok air terjun tu tak adalah lawa mana pun, tapi dekat air terjun tu ada kolam yang agak besar. Jadi Alan pun buat keputusan nak berenang dekat air terjun tu untuk segarkan badan. Sedar tak sedar, agak lama jugalah Alan berenang dekat kolam air terjun tu. Lepas mandi, dia pakai baju sambil bersiul. Tiba-tiba Alan terdengar ada sesuatu yang ikut siulan dia tu. Alan ingat burung. Alan bersiul lagi. Benda tu ikut juga bersiul. Terhibur jugalah Alan dengan keletah burung tu. Memandangkan dia dah lari dari jadual, jadi Alan buat keputusan nak bermalam je dekat tepi air terjun tu. Masa tengah pasang kemah, Alan terasa macam ada sesuatu tengah perhatikan dia. Bulu roma asyik meremang je, tapi dia buat tak tahulah. Hari dah semakin gelap. Jadi Alan pun buatlah unggun api dan masak makan malam. Masa tengah makan malam tu, baru Alan perasan selama dia berada dekat tempat tu,
Keadaan dekat situ sunyi sepi je, kecuali bunyi burung yang bersiul ikut dia tadi. Itu pun burung tu dah senyap bila dia berhenti bersiul. Naluri Alan kuat mengatakan yang dia kena pergi dari situ, tapi takkan nak berjalan dalam hutan malam-malam macam ni. Bila dah kenyang makan, Alan pun masuk ke dalam kemah, zip pintu kemah dan baca buku sampai terlelap. Malam tu Alan tidur nyenyak sampai ke pagi. Nasib baik tak jadi apa-apa masa dia tengah tidur malam tu. Tapi pagi tu, bila Alan keluar je dari kemah, dia terkejut tengok keadaan luar kemah yang dah kucak-kacir. Bangku lipat dia hilang entah ke mana. Beg makanan yang digantung dekat pokok bersepah-sepah atas tanah. Mula-mula Alan ingat beruang gigit tali beg makanan dia, tapi bila dia perhatikan, potongan tali tu licin macam terputus dengan sekali potong je, zap. Dan yang lagi peliknya, bila Alan tengok dekat bawah, makanan bersepah-sepah tak disentuh langsung. Kemudian Alan nampak tanah dekat sekeliling kemah dia dipenuhi dengan tapak kaki macam manusia yang tak berkasut. Salah, ini bukan beruang tapi manusia. Masa Alan tengah kemas barang-barang dia yang bersepah tu, Alan terdengar bunyi ranting patah dekat belakang dia. Cepat-cepat Alan terus berpaling ke belakang, tapi tak nampak apa-apa. Sebaliknya, dari arah tu Alan terdengar siulan burung semalam yang ikut irama dia bersiul semalam. Cuma kali ni siulannya tak semerdu macam semalam. Garau bunyinya. Tegak bulu rumah Alan dengar siulan tu. Cepat-cepat Alan lipat kemah. Bunyi siulan tu berterusan. Berhenti pun sekejap-sekejap je, tapi bunyinya makin lama makin dekat. Alan main sumbat je kemah dekat dalam beg dia, sebab kali ni bunyi siulan tu muncul dari merata tempat. Kejap bunyinya dekat depan, kejap dekat belakang. Lepas tu bunyi siulan tu muncul dari segenap arah. Alan dah sedia nak lari dari situ, tapi siulan tu buat dia naik geram. Alan pun menjerit, "Jamlah setan, kau nak apa ha?" Bunyi siulan tu berhenti. Senyap sekejap, kemudian terdengar suara Alan sendiri ulang jeritan tu. "Jamlah setan, kau nak apa ha?" Suara tu bergetar macam TV rosak. Pucat lesi muka Alan masa tu. Dia terus lari sekuat hati. Dari bunyi ranting-ranting dan daun kering yang dipijak dekat belakang masa tengah berlari tu, Alan tahu ada sesuatu yang tengah kejar dia. Tapi Alan tak berani nak pandang belakang. Jadi dia tak tahu yang kejar dia tu manusia atau binatang. Yang Alan dengar, bunyi makhluk tu sekejap bersiul, sekejap menjerit tiru jeritan dia tadi. "Jamlah setan, kau nak apa ha?" Berselang-seli makhluk tu bersiul dan menjerit. Kadang-kadang bunyi tu macam dah nak dekat, kadang-kadang macam jauh. Tapi suara tu memang sebiji suara Alan, cuma lebih mengerikan dan berulang-ulang macam rakaman. Takutnya Alan masa tu jangan cakap lah, sampai dia tak boleh nak beza yang menitik dekat muka dia ni air peluh atau air mata dia. Alan berlari dan terus berlari hingga dia perasan yang suara makhluk tu makin lama makin sayup-sayup je kedengaran. Dan akhirnya suara tu berhenti terus. Alan pun berhenti juga sebab nak ambil nafas. Dan masa itulah dia terdengar bunyi jeritan yang paling mengerikan. Meremang bulu roma Alan dengar suara tu. Dia terus sambung berlari dan berlari hinggalah dalam setengah batu dari tempat tu, Alan terserempak dengan pasangan lelaki dan perempuan yang tengah menghala ke arah dia. Pasangan tu terkejut bila tengok wajah Alan yang pucat lesi. Mereka tanya, "Apa yang jadi?" 2-3 minit jugalah baru Alan dapat bertenang dan jawab pertanyaan pasangan tu. Alan ceritalah apa yang terjadi. Dari mula dia sampai dekat air terjun tu, sampailah tadi. Wajah pasangan tu nampak terkejut. Rupa-rupanya mereka pun bercadang nak pergi ke air terjun tu. Dengar je cerita Alan tu, mereka bertiga pun cepat-cepat keluar dari tempat tu menuju ke laluan Appalachian Trail semula. Sampai dekat laluan tu, mereka pun berpisah. Pasangan tu teruskan perjalanan mereka. Alan pula kembali ke pintu masuk taman negara tu dan laporkan kejadian tadi pada pejabat ranger hutan. Tapi Alan pula yang kena marah dengan ranger tu sebab sesuka hati keluar dari laluan yang ditetapkan oleh pejabat hutan. Tambahan pula, kawasan air terjun yang Alan pergi tu sebenarnya dah berada di luar sempadan taman hutan tu dan pihak ranger pun tak boleh nak buat apa. Kemudian Alan pergi dekat kereta dia. Masa tengah panaskan enjin, Alan terdengar bunyi siulan tadi. Dia terus pecut keluar dari hutan tu. Punyalah kelang kabut Alan nak keluar dari situ sampai dia terlupa nak bagi tahu kawan sebilik yang dia tak jadi nak sambung bermalam dekat situ. Awalnya kau balik?" tanya kawan dia. Alan terus ceritakan apa yang terjadi. Sejak tu Alan dah tak berani nak bercamping solo lagi. Sampai sekarang dia masih trauma dengan kejadian tu. Appalachian Trail atau dekat US dipanggil AT adalah sebuah laluan pendakian yang paling panjang dekat dunia.
Panjangnya kira-kira 3,540 km dan tempat ni memang destinasi yang paling digemari oleh pencinta alam sekitar dan pendaki tegar. Jadi bila boyfriend Jenny yang bernama Michael ajak mereka pergi merentas AT ni, memang dia seronok sangat lah sampai beli kasut baru. Hari yang ditunggu dah tiba. Jenny dan Michael mulakan perjalanan merentas AT ni. Sambil berjalan tu mereka tangkap gambar dan nikmati pemandangan alam sekitar. Seharian jugalah mereka berjalan merentas hutan dan daki bukit-bukit kecil, dan akhirnya mereka pun sampai ke tapak perkemahan. Disebabkan laluan yang mereka lalu ni bukan laluan yang popular, ditambah pula bukan waktu cuti sekolah, jadi pada awalnya cuma mereka berdua je yang ada dekat tapak perkemahan tu. Dekat tapak perkemahan tu ada satu pondok kecil yang memang dibina khas untuk pengunjung. Kalau orang kita panggil wakaf lah. Mereka cadang nak tidur dalam wakaf tu malam ni. Tambahan pula hari pun dah makin senja. Tak payah dah susah-susah nak buka kemah. Lepas mereka letak beg camping dalam wakaf tu, ada masa lagi. Jadi mereka berdua pun pergilah ronda-ronda kawasan sekitar tu, sambung selfie balik. Tak lama lepas tu, datang seorang hikers lelaki terus masuk dalam wakaf tu dan buat macam rumah sendiri. Jenny dan Michael macam tak puas hati lah juga. Dah lah tempat tidur mereka kena sailang, tapi mereka malas nak rosakkan mood bercuti, jadi mereka pun redha je lah. Michael terus pasang kemah. Malam tu, walaupun mereka bertiga je dekat tempat tu, tapi masing-masing buat kerja sendiri. Lelaki tu pun tak sembang apa dengan mereka berdua, masak pun sendiri. Dan malam tu Jenny dengan Michael masuk tidur awal dalam satu kemah. Waktu tengah malam tu mereka terjaga bila terdengar bunyi macam ada orang tengah jalan dekat belukar tak jauh dari kemah. Dalam fikiran masa tu, ini mesti beruang. Jenny dengan Michael dah kecut sebab mereka tak bawa senjata. Jadi mereka pun senyap je lah dalam kemah tu. Lama juga bunyi belukar tu. Tapi yang hairannya, bunyi tu macam laju sangat berjalan. Kejap bunyi tu datang dekat belah kanan, lepas tu berhenti kejap, lepas tu bunyi tu melompat-lompat dekat sebelah kiri. Tapi yang peliknya, kenapa malam tu keadaan hutan sunyi sepi je, bunyi cengkerik pun tak ada. Jenny dengan Michael cuma harapkan lelaki tadi itulah. Kalau betul beruang, harap-harap lelaki tu boleh halau, sebab dia tidur tak pakai kemah, mesti dia boleh hintai tengok apa benda dekat luar tu. Tapi kalau beruang, kenapa tak ada bunyi mendengus? Kenapa cuma main dekat semak aje? Tiba-tiba bunyi belukar tu senyap. Kemudian terdengar bunyi tapak kaki dan bunyi tu menuju ke arah mereka. Memang kuat sangat bunyi derapan tapak kaki tu menuju ke arah mereka tu. Tambah berdebar lagi bila bunyi tapak kaki tu berhenti dalam jarak 5 meter dari kemah mereka. Mereka tunggu juga bunyi tapak kaki tu nak pergi mana lepas ni. Tunggu sampai mereka berdua tertidur. Esok tu pagi-pagi lagi mereka dah terbangun sebab dah set jam, konon nak tengok matahari terbit lah. Tapi pagi tu juga mereka siap-siap kemas kemah. Bangun-bangun je, Jenny tengok lelaki semalam tu tidur berselubung dengan beg tidur berzip, dah macam mayat. Bila dengar Jenny dengan Michael dah bangun, lelaki tu pun bangun dengan muka macam ketakutan. Jenny tanyalah lelaki tu, "Abang, ada dengar apa-apa tak malam tadi?" Lelaki tu mengangguk lemahnya. Lepas tu dia bercerita. Kata lelaki tu, malam tadi bila dengar bunyi bising dekat luar, dia pun terus hintai dari dalam wakaf tu. Mula-mula dia tak nampak apa-apa pun. Dia terus masuk dalam beg, sleeping bag balik. Tapi bila dengar bunyi tapak kaki tu, dia hintai semula. Mula-mula memang tak nampak apa-apa. Tapi bila dia perhati sebelah kanan wakaf, lelaki tu nampak ada makhluk berbentuk macam manusia, tapi berkepala burung hantu tengah jalan terbungkuk-bungkuk, macam tengah cari sesuatu. Makin lama makin dekat dia datang. Tiba-tiba dia berhenti sambil pandang tepat ke arah lelaki tu. Beberapa minit kemudian, makhluk tu terus terbang bertinggi atas dahan pokok dekat depan dia dan hilang entah ke mana. Lelaki tu tunggu jugalah kalau makhluk tu muncul semula, tapi tak muncul-muncul. Sampai ke pagi, lelaki tu tak tidur sebenarnya. Pagi tu Jenny dengan Michael teruskan perjalanan ke destinasi mereka. Lelaki tu pula jalan pulang ikut laluan dia semalam. Tahun 1993, Fred bertugas sebagai seorang kaunselor kesihatan mental di Albuquerque, New Mexico. Pekerjaan ni memerlukan Fred bertugas di sebuah rumah khas untuk mereka-mereka yang ada masalah ketagihan alkohol dan dadah. Pada satu malam, seorang remaja lelaki berketurunan Navajo dari Big Ridge Four Corner, iaitu sebuah kawasan penempatan orang asli Amerika di kawasan tu, dibawa masuk ke rumah khas tu. Tapi yang peliknya, dia bukanlah penduduk tempatan. Tak ada seorang pun penduduk dekat kawasan Big Ridge tu kenal dia. Remaja lelaki tu dijumpai tengah berkeliaran dekat sebuah kawasan terpencil di Big Ridge tu. Jadi penduduk dekat tanah Rizab tu pun bawalah remaja tu ke rumah khas ni. Remaja tu langsung tak bercakap sepatah apa pun dengan sesiapa.
Sebelum Fred bertugas dekat situ, dia diberi sedikit pendedahan tentang budaya orang tempatan. Budaya orang sini, kalau jumpa orang Navajo, jangan sesekali bertentang mata dengan mereka, kecuali kalau orang Navajo tu sendiri yang mulakan. Berhari-hari jugalah remaja tu hanya tundukkan muka dan langsung tak nak pandang muka sesiapa. Memandangkan Fred dah tinggal dalam rumah tu selama berminggu-minggu lamanya, jadi dia diberikan cuti 3 hari dan Fred rancang nak habiskan cuti dia dengan memancing dekat Sungai San Juan. Sungai ini terletak dalam kawasan Four Corner dan memang cantik, tak pernah sunyi dari pemancing tegar dan pelancong dari luar. Malam sebelum Fred bercuti tu, dalam pukul 2 pagi, seorang petugas rumah khas ni kejut dia dan berbisik, "Encik, tolong turun bawah jap, budak baru tu tengah buat benda pelik." Fred pun turunlah ke tingkat bawah dan nampak remaja lelaki tu tengah duduk bersila dekat tengah ruang tamu sambil mulutnya terkumat-kamit baca jampi serapah apa entah. Dekat tangan dia ada sebilah pisau yang sangat besar. Dekat sekeliling remaja tu ada barang-barang lain yang disusun macam bulu pelepah dan sebagainya. Walaupun semua orang dalam rumah tu dah terjaga dan berdiri dekat tepi dia, tapi remaja tu macam tak sedar dan terus baca jampi serapah dia tu. Sebagai orang luar, Fred hormat jugalah kepercayaan penduduk dekat sini. Kalau dia nak buat ritual, Fred tak kisah. Tapi undang-undang dalam rumah ni tak boleh bawa senjata masuk. Fred tengok budak-budak lain pun dah macam ketakutan dan risau bila tengok remaja tu pegang pisau. Mulanya Fred suruh remaja tu serahkan pisau dia, tapi dia buat tak dengar dan teruskan dengan jampi serapahnya. Akhirnya dah tak ada jalan lain, Fred terpaksa panggil polis. Polis pun datang dan angkut remaja tu ke balai. Untuk pertama kalinya, remaja lelaki tu bertentang mata dengan Fred, tapi dengan wajah yang penuh kemarahan dan menjerit sesuatu pada Fred dalam bahasa dia. Fred rasa macam bahasa Navajo, tapi budak-budak Navajo lain dalam rumah tu kata mereka pun tak faham apa yang remaja lelaki tu cakapkan. Lepas semuanya dah selesai, mereka semua sambung tidur semula, termasuklah si Fred ni. Esoknya, Fred teruskan rancangan nak pergi bercuti. Sampai dekat sana, Fred pasang kemah dekat Cottonwood Campground. Tempat ni macam kawasan perkemahan biasa. Setiap 50 kaki ada tapak kemah. Tapi tempat ni memang agak jauh sikit dan nak pergi ke sini kena berhati-hati sebab banyak kambing biri-biri liar yang berkeliaran dekat jalan raya. Memandangkan masa tu kebetulan cuti musim panas, jadi kawasan perkemahan tu tak sunyi dan dipenuhi orang ramai. Nasib baik Fred dah tempah tapak kemah, tapi bila tengok orang ramai, Fred buat keputusan nak dirikan kemah terbuka yang ringkas je. Dekat kiri kanan ada trak dan van orang lain, jadi Fred rasa selamatlah sikit dekat situ. Malam tu Fred buat unggun api. Tengah syok berselimut dalam sleeping bag layan lolongan serigala dari kejauhan, dia boleh tertidur pula dekat situ. Dalam tidur tu, Fred bermimpi diserang binatang liar dan dia cuba halang binatang tu dari cederakan dia. Sampai mengingau-ingau dia, Fred terus terbangun dan termengah-mengah. Fred ingatkan mimpi ngeri tu dah berakhir bila dia bangun, tapi tak. Dia masih terdengar lagi bunyi binatang tu mengeram dekat sekitar dia. Fred terus ambil pisau yang diguna untuk potong kayu tadi. Nasib baik dia parking kereta betul-betul dekat belakang kemah ni. Fred ingat nak lari masuk kereta je. Dia raba-raba dekat tepi nak cari lampu suluh. Bila dapat, cepat-cepat Fred hidupkan lampu suluh. Tapi lampu suluh dia buat hal pula, berkelip-kelip macam tak cukup bateri. Dalam kegelapan tu, Fred menjerit ke arah binatang tu untuk takutkan dia, sambil tangan mengetuk-ngetuk lampu suluh ni. Akhirnya lampu suluh tu menyala, tapi dalam 30 saat je. Dalam 30 saat tu, apa yang Fred nampak depan dia adalah seekor serigala yang sangat besar tengah menyeringai tunjukkan taringnya pada Fred. Lampu suluh terpadam. Fred terus baling lampu suluh tu pada serigala tu dan masuk dalam kereta. Fred terus buka lampu tinggi dan tekan horn panjang-panjang untuk halau serigala tu. Lantaklah kalau orang lain terbangun pun. Fred nampak serigala tu berlari masuk ke dalam luka, tapi serigala tu sempat toleh ke arah dia dengan matanya yang berwarna merah. Lega bila tengok serigala tu akhirnya hilang di celah-celah beluka tebal tu. Fred sandarkan kerusi dan cuba untuk tenangkan diri. Dalam 15 saat Fred cuba nak pejam mata, tiba-tiba dam! Ada sesuatu langgar pintu kereta sebelah pemandu. Rupa-rupanya serigala tadi muncul lagi dan kali ni dia betul-betul dekat tepi cermin kereta dia, mengeram sambil tunjukkan gigi taring dan matanya yang merah. Fred terus hidupkan enjin kereta, masuk gear reverse dan pecut tinggalkan tempat tu. Semua barang-barang kemah dia ditinggal macam tu je. Dalam lima batu jugalah Fred memandu. Dia jumpa satu kedai peralatan memancing. Dekat kawasan situ ada tempat letak kereta yang diterangi dengan lampu. Jadi malam tu
Fred tidur dalam kereta dekat situ. Esok paginya, Fred balik semula ke tapak perkhemahan tu, kemas semua barang dan terus balik ke rumah. Sampai dekat rumah khas, rakan setugas dia terkejut tengok Fred balik awal. Fred pun ceritalah apa yang jadi malam tadi. Rakan setugas Fred ni orang Navajo dan kebetulan dia pun ada sekali masa remaja lelaki tu dibawa polis. Sebenarnya aku syak yang budak lelaki tu pengamal ilmu hitam. Aku rasa kau dah kena sumpah dengan dia. Serigala tu mungkin makhluk belaan yang dia hantar nak takutkan kau. Walaupun Fred hormat kepercayaan orang Navajo, bukan bermakna dia percaya dan masih skeptikal dengan benda-benda mistik ni. Hari tu juga, Fred telefon pejabat ranger yang uruskan tapak perkhemahan dan laporkan kejadian serangan serigala tu. Ranger tu pelik. Selama bertahun-tahun dia kerja dekat situ, inilah kali pertama dia terima laporan serangan binatang liar dekat tempat Fred bermalam tu. Kisah ni terjadi kepada Chris, seorang penyelamat hutan. Dalam tim Chris ni, ada satu peristiwa yang selalu terjadi sampai mereka pun dah lali. Setiap kali mereka masuk jauh ke dalam hutan, mereka akan terjumpa sebuah tangga. Macam ada orang sengaja bina tangga dalam hutan tu. Pertama kali Chris jumpa tangga tu, dia tanya pegawai lain. Alah, benda tu benda biasa je, tak payah risau, benda normal. Semua pegawai yang dia tanya pun mesti jawab macam tu. Chris nak periksa juga tangga tu, tapi mereka halang. Biarkan je, jangan dekat pun dengan tangga tu. Sekarang ni memang Chris buat tak tahu je lah bila nampak tangga tu, sebab dah biasa sangat dah jumpa. Masa awal-awal jalani latihan sebagai penyelamat hutan, Chris ada seorang kawan bernama Ben. Dia pun pernah jumpa juga tangga tu dan jurulatih nasihatkan benda yang sama juga. Jangan sesekali dekat, sentuh atau naik tangga tu. Tahun pertama tu okey lah, Ben ikut je lah arahan jurulatih tu. Hinggalah pada suatu hari, mereka kena buat operasi cari seorang remaja perempuan yang hilang dalam hutan. Ben ikut pasukan dia dari belakang. Masa tu ada bawa sekali anjing pengesan. Jadi mereka ikut je lah ke mana anjing tu bawa. Tiba-tiba tengah berjalan tu, Ben terperasan tangga tu muncul dekat sebelah kiri dia. Tangga tu nampak macam baru lagi. Siap ada kapet warna putih dekat anak tangga. Ben pun jalan dekat tangga tu dan tengok. Tangga tu macam tangga biasa je. Cuma dia rasa pelik bila tengok tangga tu macam tak ada daun pun yang jatuh dekat tangga tu. Bersih je. Walaupun tangga tu dekat tengah hutan, serangga dan haiwan kecil pun tak ada. Ben pun sentuh tangga tu macam biasa, macam pegang kapet baru. Kemudian perlahan-lahan Ben naik sampailah ke anak tangga paling atas. Tak ada apa-apa pun, kosong je. Cuma itulah dia rasa bersalah sangat sebab tak ikut nasihat jurulatih dia. Lama-lama baru Ben perasan yang hutan tu dah jadi senyap sunyi. Bunyi nafas dia pun tak dengar. Cepat-cepat dia turun dan ikut balik pasukan dia. Nasib baik jumpa, tapi dia tak cerita dekat sesiapa pasal apa yang dia buat tadi. Akhirnya rahsia dia pecah juga. Masa tu semua orang dah balik ke pejabat. Tiba-tiba jurulatih panggil Ben dengan muka yang nampak marah sangat. Jurulatih tanya, "Kau naik tangga tadi kan?" Terdiam terus si Ben ni. Macam mana jurulatih dia boleh tahu? Ben terpaksa mengaku dan tanya, "Macam mana tuan boleh tahu?" Kata jurulatih, "Tadi masa tengah operasi, tiba-tiba bau budak perempuan tu hilang. Anjing tak dapat kesan dekat mana remaja perempuan tu." Ben tanya, apa kaitannya dia naik tangga tu dengan kehilangan remaja perempuan tu? Jurulatih tu tanya dia balik, "Berapa lama Ben berada dekat atas tangga tu?" "Tak sampai seminit pun," kata Ben. Jurulatih tadi jadi marah dan bagi amaran. Lain kali kalau buat lagi, Ben kena pecat dan jurulatih tu pun berlalu pergi. Sampai sekarang, persoalan tu masih tak berjawab lagi. Ada seorang kawan Chris ni bernama Eddie. Eddie ni adalah bekas jurulatih untuk penyelamat-penyelamat hutan. Tapi sekarang dia dah bekerja sebagai EMT. EMT ni kalau dekat Malaysia kita panggil first respondent. Kalau ada kes-kes kecemasan macam kemalangan ke, Eddie lah orang pertama yang akan turun dengan ambulans. Tapi kadang-kadang kalau ada operasi ke, Eddie rajin jugalah tolong jadi sukarelawan. Eddie ni ada satu kelebihan. Dia ni macam ada sixth sense kalau ada kes-kes melibatkan kehilangan budak ni. Nama Eddie ni dah jadi legend lah di kalangan penyelamat sebab keistimewaan dia tu. Tapi dia ni tetap rendah diri orangnya. Eddie pernah terlibat dalam satu operasi untuk cari budak lelaki berumur 11 tahun bernama Joey yang hilang dekat tepi sungai. Pada mulanya tim penyelamat ingat Joey mungkin dah jatuh dalam sungai dan dibawa arus. Tapi bila bawa anjing pengesan, anjing tu bawa tim tu masuk pula ke bahagian hutan yang tebal. Untuk pencarian kali ni,
tim Eddie guna kaedah petak atau grid. Konsep dia macam ni. Kawasan dalam petak tu akan dibahagikan dalam bentuk kotak-kotak. Kemudian tim penyelamat akan cari di setiap inci petak tu. Tapi anjing pengesan yang mereka bawa tu berkelakuan pelik pula. Bukan pelik macam mana. Mula-mula dekat petak A, anjing tu dapat bau kesan Joey. Tapi masuk je sepadan B, dah tak ada dah. Bawa pula ke petak C, ada balik bau tu. Macam papan dam yang ada kotak putih hitam tu. Ibarat anjing tu boleh kesan dekat kotak putih je. Dekat kotak hitam, anjing tu dah tak dapat kesan. Garu kepala jugalah tim si Eddie ni masa tu. Takkan Joey ni main lompat-lompat kotak pula. Entah macam mana, tiba-tiba Eddie ternampak tangga misteri kira-kira 50 meter dari tempat dia tu. Naluri Eddie kuat mengatakan dia kena pergi dekat tangga tu. Walaupun rakan tugas tak bagi, sebab tangga tu kan benda yang paling pantang dalam hutan ni, tapi Eddie berkeras juga. Rakan setugas dia cuma tunggu je dari jauh. Eddie kata tangga tu kecil je, macam tangga nak masuk ke bilik bawah tanah. Sampai je dekat tangga tu, rupanya Joey tengah terbaring dekat atas anak tangga paling bawah sekali. Tapi malangnya, Joey dah meninggal dalam keadaan tengah peluk perut dia. Mengerekod, mayat Joey bersih je, tak ada luka. Eddie rasa sedih sangat sebab Joey baru je hilang beberapa jam dan pasukan dia pun yakin Joey akan ditemui dalam keadaan selamat. Tugas perlu diselesaikan. Eddie pun hubungi tim lain guna walkie-talkie. Yang mayat Joey dah ditemui. Mayat Joey pun dibawa balik ke HQ. Nampak je mayat Joey. Memang meraunglah ibu bapa si Joey ni. Ibu bapa dan pasukan Eddie tak pasti apa punca kematian Joey ni, tapi mereka rasa mungkin Joey termakan buah-buah beracun. Tragedi ni akhirnya buat Eddie rasa macam dah tak seronok lagi nak jadi penyelamat. Dia pun ada 2 anak perempuan. Sebagai bapa, Eddie tak boleh nak bayangkan macam mana rasanya kalau anak-anak dia mati macam tu. Eddie dah tahu hati dan dah tak nak ambil tahu punca kematian Joey ni. Tapi alih-alih, coroner yang buat autopsi pada mayat Joey sendiri yang hubungi pejabat Eddie dan bagi tahu hasil postmortem tu. Coroner tu cerita organ dalaman Joey berlubang-lubang macam ditebuk. Tapi mustahil sebab kulit Joey tak ada kesan tusukan langsung dan lubang-lubang tu macam ditebuk dengan kemas, macam tebuk lubang kertas A4 tu. Macam tu lah. Akhirnya kematian Joey terpaksa diklasifikasikan sebagai pendarahan dalaman. Sejak tragedi tu, Eddie memang dah tak nak bagi anak-anak dia masuk hutan walaupun dia sendiri kerja dalam hutan. Eddie rasa dalam hutan tu ada makhluk yang mereka tak nampak dan tak peduli kalau kita ni ada keluarga atau tak. Sebab itulah dia dah hilang rasa minat kerja sebagai penyelamat hutan. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.